Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat, sidang penonton di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla fa anta ya Allah taj'al huzna sahla. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengikuti siri tafsir bertema yang telah kita ambil dua siri yang lalu. Yang pertama adalah adab-adab memasuki rumah yang bukan rumah kamu. Yang kedua, adab-adab memasuki bilik ataupun kamar tempat peraduan kedua ibu bapa kita. Maka pada episod yang kelima ini kita akan mengambil adab-adab mengimarahkan rumah Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul azim, yang bermaksud hanya senya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian serta mendirikan salah, menunaikan zakat, walam yakhsha, dan tidak takut kepada siapa pun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ciri-ciri orang yang mengimarahkan masjid mengikut surah tadi, ada beberapa ciri khas yang merupakan asas penting bagi orang-orang yang nak mengimarahkan rumah Allah. Di sana ada 5 ciri-ciri orang yang mengimarahkan masjid ataupun rumah Allah. Yang pertama, man amana billah, memiliki akidah yang sejahtera. Yang kedua, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Yang ketiga, wa aqamas salah, yakni beriltizam dengan salat berjemaah. Wa ataz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat, walam yakhsha illallah, dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Dan yang kelima, mengimarahkan dakwah Islamiyah. Seterusnya, Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man jaa masjidi hadha wa lam ya'tihi illa li khair yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang mendatangi masjidku ini, dia tidak mendatanginya kecuali untuk kebaikan yang dipelajarinya atau diajarkannya, maka dia seperti seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Ibnu Majah. Ketahuilah, sidang penonton di rumah, masjid sebagai pusat tamadun Islam dan madrasah pembinaan rijal. Ketahuilah bahawa amalan yang pertama ataupun projek yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW setibanya ketika hijrah ke Madinah Munawwarah adalah membina masjid. Di masjid inilah para sahabat juga saling bersaudara melalui solat berjamaah, melalui masjid ilmu, majlis-majlis ilmu, dan mereka saling bertausiah, nasihat menasihati antara satu sama lain. Masya Allah. Sidang penonton di rumah, ketahuilah bahawa Muslim yang suci, zahir dan batin, mereka sebagaimana masjid tidak dimasuki oleh pribadi-pribadi manusia Muslim melainkan dalam keadaan suci dan bersih dan niat yang bersih. Seluruh tubuh mereka daripada bahagian yang paling atas hinggalah bahagian yang paling bawah digenangi dengan unsur kesucian yang dinamakan sebagai wudu,
yang dijadikan manusia seolah-olah membersihkan segala-galanya kesan-kesan daki dunia daripada seluruh anggotanya sebelum memasuki masjid. Setelah itu, dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada hamba-hambamu yang bersih dan suci, dan begitu juga masukkanlah kami bersama hamba-hambamu yang saleh. Begitulah keadaan adab-adab ketika kita memasuki rumah Allah setelah kita bersih suci zahir dan batin. Kita masuk rumah Allah, kita mengerjakan salat tahiyatul masjid, dan begitu juga diikuti dengan salat qabliyah ataupun salat sunnah wudu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi faridatan min faraidillah kanat khututahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra turfa'u darajah. Masya Allah. Yang bermaksud sesiapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan menuju ke salah sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah bagi melaksanakan salah satu daripada fardu yang ditetapkan oleh Allah, maka salah satu daripada dua langkah akan menggugurkan kesalahannya ataupun dosa-dosa yang telah dilakukan, dan langkah yang lagi satu lagi akan meninggikan darajatnya yang dikatakan turfa'u darajat. Hadis riwayat Imam Muslim dalam jilid yang kedua halaman 131. Seterusnya, para ibadillahis salihin, mereka berjalan ke rumah-rumah Allah ketika mereka mendengar laungan azan Allahu Akbar dalam keadaan penuh rindu dan gembira. Begitulah keadaan kita selama 5-6 bulan ini, sebagaimana kita dihalangi oleh ujian coronavirus 19, yang mana kesempatan untuk kita pergi ke rumah Allah sudah sangat berkurangan, melainkan kita berusaha untuk membuat pendaftaran. Begitu juga ibadullah as-salihin, ruh mereka khusyuk terhadap Allah, dalam penuh adab dan hati mereka amat gerun terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala setiap kali lawangan azan mereka dengar tadi. Seterusnya munajat mereka, ya Tuhan kami datang kepadamu ya Allah dengan jiwa kami yang taat, dan kami tidak mematuhi tipu daya si penipu ataupun tipu daya syaitan, jin ataupun manusia. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 108 yang berbunyi, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni Masjid Quba, sejak hari pertama, ahaqqu an taquma fi, adalah lebih berhak kamu salat di dalamnya. Fihi, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Sadaqallahul azim. Sedang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar diperhatikan dan diupayakan juga pemakmuran masjid ataupun rumah Allah sedaya mungkin. Jangan sampai sebuah masjid yang dibangunkan dengan megah dan indah serta menghabiskan dana yang berjuta-juta besarnya, namun hanya sedikit sahaja orang yang memakmurkannya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahuna bil masjid thumma la ya'murunaha illa qalila.
Sungguh-sungguh akan datang satu zaman pada umatku di mana mereka saling bermegah-megah dengan membangunkan masjid. Namun yang memakmurkan masjid hanyalah sedikit sahaja. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketahuilah bagaimana kita lihat para ibadillahis salihin yang memakmurkan rumah Allah. Wa in jannal masa'u, apabila malam menjelang, mereka bangun dengan mata mereka digenangi air mata yang melera kerana takutkan Allah. Walam yakhsha illallah, mereka tidak takut melainkan Allah. Air mata mereka yang meleleh bak hujan yang lebat. Mereka adalah rijal, pemuda-pemuda yang tidak dilekakan permainan dan pendustaan, kemalasan daripada salat. Dalam kitab Ar-Rafi'i Wahyul Qalam jilid pertama halaman 357-358. Para muslimin rahimakumullah, para pemimpin dakwah pada kurun ini sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna ketika beliau berpesan kepada para pemuda, ya ayuhas syabab, wahai saudara-saudaraku yang dikasihani, ya syabab ahibba, pada setiap hari di hadapan kamu terdapat satu ketika di waktu pagi dan satu ketika di waktu petang dan satu ketika di waktu sebelum fajar. Itulah saat-saat ijabah, saat-saat waktu-waktu istimewa yang mana ketika itu apabila kita berdoa, pasti doa kita tidak akan ditolak. Detik-detik itu membolehkan anda meningkatkan ruh dan iman anda yang suci ke dunia yang lebih tinggi, ke alam maqam yang lebih tinggi. Lalu anda memperolehi kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Majalah dakwah siri yang pertama, bilangan yang ke-8 tahun 1951. Ketahuilah sidang penonton di rumah, di hadapan anda juga terdapat hari dan malam-malam yang boleh anda penuhi kedua tangan, hati dan roh anda dengan limpahan turun daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para hamba-hambanya, di mana mengikut maksud hadis pada 3 persuku malam ataupun 2 malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun ke sama'id dunia, ke langit dunia, dan Allah menyeru, hal min sa'ilin, hal min doa astajibulah, hal min ta'ibin, adakah di kalangan kamu yang mahu bertanya, pasti akan aku menjawabnya. Adakah di kalangan kamu yang mahu berdoa, pasti akan aku perkenankan doanya. Sekiranya ada di kalangan kamu yang mahu bertaubat, pasti akan aku terima taubatnya. Sidang penonton di rumah, ketahuilah bahawa pendidikan iman pada zaman sahabah, generasi mukmin pertama sudah diberitahu bahawa iman itu memiliki hakikat yang harus dibuktikan oleh seorang yang benar-benar beriman dengan haqqah. Daripada Muhammad Abdul Jahim bahawa dia menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika beliau bertanya sahabat Al-Harith ibn Malik, "Kaifa asbahta ya Harith?" Bagaimana keadaan kamu pagi ini wahai Harith? Haris menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqa." Pagi ini aku menjadi mukmin yang sebenarnya. Nabi ta'ajub. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Perhatikanlah apa yang engkau ucapkan itu wahai Harithah. Kerana setiap sesuatu itu pasti ada hakikatnya dan begitu juga bukti-buktinya." Maka Harith menjawab, "Diriku telah menjauhi keduniaan, yakni aku tidak lagi cinta kepada dunia, dan aku banyak berjaga di waktu malam untuk beribadah, rukuk dan sujud kepada Rabb. Pada siang hari aku haus dan lapar berpuasa kerana Rabb. Seolah-olah aku melihat arasy Tuhanku nampak begitu jelas, tampak begitu jelas,
seakan-akan aku melihat para ahli syurga sedang saling mengunjung antara satu sama lain. Dan begitu juga seakan-akan aku melihat para ahli neraka sedang mengalur kelaparan, dan begitu juga kepanasan, yakni kebakaran api neraka, wa iyazubillah min zalik. Lantas itu Nabi terus berkata, wahai ya Harithah, engkau sudah mengerti, laqad fahimta, engkau telah mengerti dan engkau telah berjalan, maka dari itu beristiqamalah engkau, istaqim, ya Harith. 3 kali Nabi berulang, apabila seseorang itu telah mendapat petunjuk Allah, maka hendaklah dia terus beristiqamah, yakni senantiasa keluar masuk mengunjungi rumah-rumah Allah dengan penuh adab, tertib dan sebagainya. Sidang penonton di rumah rahimakumullah, bagaimana kita hendak memperolehi 7 sifat-sifat mukmin yang sejati sebagaimana telah disebut? Yang pertama, teruskanlah budaya menuntut ilmu yang benar. Tidak pernah kita merasa lelah ataupun penat sepanjang hayat kita dalam menuntut ilmu. Yang kedua, teruskanlah mempelajari Al-Quran dan tafsir, begitu juga ulumul Quran. Yang ketiga, teruskanlah menghayati sirah nabawiyah dan begitu juga fiqhus sirah. Yang keempat, teruskanlah mempelajari kehidupan para rasul dan begitu juga para sahabat. Ada dikatakan siratu min hayatis sahabah. Dan yang kelima, terus mendampingi masjid walaupun dalam keadaan hari ini kita agak tersekat, tetapi kita terus berusaha sehingga kita terus dapat mendampingi masjid dan kita terus berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat fitnah ataupun bala ini, dan kita terus muhasabah diri dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton muslimin muslimat, ketahuilah bahawa ujian ataupun bala ataupun penularan COVID-19 ini adalah merupakan satu kasih ataupun menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan sebagai ujian agar kita kembali kepada Allah Rabbul Alamin, agar kita kembali kepada Rabbin Nas, Ilahin Nas, Malikin Nas, kerana Allah lah yang berkuasa di atas segala-galanya, dan kita menjauhi segala kesombongan dan kita bermunajat kepada Allah dengan penuh insaf agar Allah menarik kembali yakni bala ataupun fitnah yang telah menimpa seluruh dunia dan manusia. Ketahuilah bahawa di antara hikmah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya di Madinah Munawwarah tidak lain tidak bukan adalah untuk menumbuhkan sebuah masyarakat madani ataupun dipanggil the Madanin Society and the formation of state, dan penubuhan sebuah negara. Pertama sekali yang dilakukan oleh Nabi SAW ialah membina masjid sebagai pusat kegiatan ataupun dipanggil sebagai pusat tamadun Islam bagi masyarakat madani. Dan yang ketiga adalah untuk mengembangkan dakwah Islamiah sama ada daripada setiap individu maupun jamaah. Begitulah keadaan yang dipanggil Futuhatil Islamiyah, maknanya penyebaran daerah-daerah ataupun daerah-daerah Islam dikembangkan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim. Seterusnya, ketahuilah muslimin muslimat, sidang jamaah yang dirahmati Allah, masjid merupakan baitullah. Masjid merupakan rumah Allah yang mulia. Justru itu mengimarahkan masjid bukan bermaksud memakmurkan rumah Allah sama ada hanya dengan pembinaannya, dengan beribadah di dalamnya, ataupun mengatur strategi dakwah dan membentuk ummah. Bahkan yang hendak awal sekali yang sebagaimana dalam surah At-Taubah yang Allah sebut tadi, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu
wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam rumah itu ada beberapa orang-orang yang suka dan cinta untuk membersihkan dan mensucikan diri mereka, dan Allah mencintai orang-orang yang sentiasa ingin mensuci dan membersihkan diri mereka daripada segala noda dan dosa-dosa. Ketahuilah bahawa masjid juga perlu menjadi pusat perkumpulan umat Islam, ataupun dikatakan a center of Islamic civilization, pusat tamadun Islam, dalam melakukan berbagai aktiviti, kegiatan-kegiatan, perkara-perkara kebajikan. Hatta masjid juga dijadikan mahkamah untuk mendapat keadilan. Itulah yang dimaksudkan di dalam surah At-Taubah ayat 18. Sekali lagi Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya sahaja orang yang memakmurkan masjid ataupun rumah-rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan salah, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah penonton di rumah muslimin muslimat, pada hakikatnya masjid adalah tempat pensucian jiwa dan fikiran yang satu, bersih, suci, mengislahkan diri daripada segala kerosakan masyarakat, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 108, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Adapun masjid yang daripada sejak awal diasaskan atas dasar takwa, yakni Masjid Quba, adalah lebih berhak kamu mendirikan solat di dalamnya kerana ia diasaskan atas dasar takwa. Maka dari itu Nabi sentiasa mengikut riwayat akan berusaha. Ada setengah riwayat yang mengatakan pada setiap hari Sabtu Nabi akan menunggang untanya ataupun kadang-kala berjalan kaki menuju ke Masjid Quba untuk solat di dalamnya 2 rakaat. Begitu juga dalam hadis yang maksudnya barang siapa yang berwuduk di rumah kemudian terus menuju ke Masjid Quba dan salat 2 rakaat, maka ia akan mendapat pahala 1 umrah dengan izin Allah. Ini adalah pemikiran yang satu pada setiap fikiran mereka. Oleh itu, ia adalah penyelesaian yang satu terhadap segala masalah, yang mana masjid menjadi pusat kaunseling ataupun pusat keluarga ataupun pusat pembinaan belia-belia, dan masjid bukanlah sekadar binaan ataupun bangunan seperti tempat-tempat lain. Bahkan masjid adalah pusat tamadun masyarakat dalam membina insan adabi ataupun dipanggil the universal man ataupun insan kamil. Sekali lagi diulangi bahawa ciri-ciri orang yang mengimarahkan rumah Allah yang penuh adab, yang pertama, ia memiliki akidah yang sejahtera. Man amana billah wal yaumal akhir, dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa aqamas salah, dia mendirikan salat dan beriltizam, dan dia menunaikan zakat. Dia tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, menyenangi kebaikan dan persatuan. Yang keenam, tidak menghalangi kebaikan dan persatuan ummah. Masya Allah ta'ala. Ketahuilah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang telah saya sebut pada awal tadi, yang bermaksud ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia satu zaman di mana manusia saling berbangga-bangga dengan bangunan masjid mereka, kemudian hanya sedikit sahaja yang memakmurkan masjid itu. Jadi hadis ini merupakan satu cabaran bagaimana kita mengorak langkah, mengatur strategi, outreach, bagaimana untuk
menyeru manusia supaya mengimarahkan rumah Allah dengan penuh adab. Begitu juga banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang kelebihan salat ataupun zakat ketika berlakunya azab kubur. Sebagaimana Imam Ahmad dalam kumpulan hadisnya yang sahih daripada Ibnu Abi Hatim, Nabi SAW bersabda dengan hadis yang bermaksud, apabila mayat seorang itu setelah dikebumikan dalam kuburnya, dapatlah terdengar olehnya suara terompah orang yang mengiringinya ataupun alas kaki orang-orang yang menghantarnya, maka sehinggalah suara itu akan meninggalkannya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit sehingga hilang. Suara mereka yang mengiringinya tidak ada lain yang ia bawa. Yang mengiringi jenazah itu 3, 2 akan pulang dan yang tinggal hanyalah amalan kita berada di alam kubur tadi. Dan ketahuilah, apabila mayat itu seorang mukmin, maka salatnya diletakkan di arah kepalanya dan puasanya diletak di arah sebelah kanannya dan zakat infak diletak di sebelah kirinya dan perbuatan amal saleh dan amal jariah dan sedekahnya dan silaturahmi diletak di hujung kedua kakinya. Maka akan datanglah malaikat azab pergi ke arah kepalanya, maka dia mendapati solat di situ, maka kata solat di sini tidak ada tempat untuk kamu masukin untuk mengazabi jenazah ini. Kemudian malaikat azab pergi sebelah kanan dan didapati ada ibadah puasa yang dikerjakan imanan, puasa imanan wa ihtisaba. Maka kata puasa, di sebelah aku ini tidak ada tempat untuk kamu masuk dan mengazabi hamba Allah ini. Kemudian malaikat azab pergi ke sebelah kirinya. Dan begitu juga zakat berkata, pada sebelah aku ini tidak ada pintu untuk kamu masuk dan mengazab orang ini ataupun hamba ini. Begitu jugalah perbuatan baik seperti sedekah, silaturahmi dan amal-amal jariah yang dilakukan. Apabila malaikat azab pergi ke arah kedua kakinya, begitu juga ia dapat memberi syafaat daripada azab kubur ataupun sebagainya. Begitulah seharusnya kita menjadikan salat, zakat kita sangat bermaksud dan bermakna dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Hadirin hadirat sidang penonton rahimakumullah, ketahuilah bahawa bahagian-bahagian lain dalam peranan mengimarahkan masjid perlu ada lebih kurang 8 unit tadi. Yang pertama, unit dakwah dan pendidikan, sebagaimana di antara moto Masjid Darul Ghufran, the center of choice for education and dakwah, mana pusat pilihan bagi dakwah dan pendidikan. Yang kedua, pembangunan youth development, pembangunan belia. Yang ketiga, unit kewanitaan. Yang keempat, unit pembangunan keluarga tadi. Yang kelima, unit pembangunan remaja ataupun pemuda. Yang keenam, hubungan masyarakat, unit perhubungan masyarakat ataupun kebajikan masyarakat. Yang ketujuh, family service center ataupun unit khidmat keluarga. Dan yang akhir sekali, penjagaan masjid. Ia perlu ada unit ataupun sekumpulan yang sentiasa dalam memakmurkan rumah Allah, menjaga maintenance, pembaikan dan apa-apa yang perlu diperbaiki. Dan seterusnya ada lain pengurusan dalam imarah masjid, di antaranya ada lebih kurang 9. Yang pertama sekali, tidak lain tidak bukan, masjid diasas yang utama sekali ibadah ialah kegiatan adalah ibadah. Dan ibadah ini bukanlah hanya salat, puasa, zakat dan sebagainya. Bahkan lebih luas daripada itu. Yang kedua, bidang dakwah dan pendidikan. Bagaimana strategi setelah kita mendakwah hamba-hamba Allah, ia perlu pendidikan yang berterusan. Dan tidak kurang juga bidang customer service atau pelayanan
terhadap pelanggan. Yang keempat, bidang penerangan dan social media. Masya Allah, Masjid Darul Ghufran mempunyai Mascom atau social media yang canggih dan sungguh berkesan. Yang kelima, bidang dana ataupun fundraising. Yang ketujuh adalah finance assistant, bidang kebajikan ataupun dipanggil khidmat untuk fakir dan miskin. Yang ketujuh adalah khidmat kesihatan, health, ataupun dikatakan family health ataupun health screening. Dulu ketika 15 tahun dahulu ketika saya berada di Masjid Darul Ghufran, alhamdulillah ada khidmat kesihatan. Dan yang ke-8, bidang bangunan ataupun maintenance atau prasarana. Dan yang akhir sekali adalah family service center ataupun khidmat keluarga yang tidak kurang pentingnya. Maka begitulah keadaan sebagaimana Nabi SAW ganjaran bagi orang yang mendirikan masjid. Sesiapa yang mengeluarkan hartanya di dunia dengan tujuan pembinaan masjid semata-mata mencari keredaan Allah, maka ganjarannya tidak lain tidak bukan sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man bana lillahi masjidah," barang siapa yang membina untuk Allah sebuah masjid, nescaya Allah akan membina untuknya ataupun seumpamanya, yakni di dalam syurga Allah sediakan baginya istana di syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Maka begitulah sidang penonton di rumah, muslimin muslimat, bagaimana pentingnya pembinaan insan Rabbani ataupun insan adabi dan masyarakat madani. Seterusnya, daripada iltizam solat 5 waktu yang khusyuk, itu melahirkan individu yang mempunyai pengurusan hidup yang baik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Telah berjayalah, telah majulah, telah progresiflah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka, dan solat mereka benar-benar membina seorang pribadi muslim yang baik. Iltizam dengan solat 5 waktu itu melahirkan individu yang menghargai masa, yang mempunyai time management yang baik. Dengan solat 5 waktu melahirkan individu muslim yang nafi' li ghairi, yang bermanfaat untuk orang lain. Dengan solat 5 waktu dapat melahirkan individu yang jujur lagi amanah dan menjaga janji-janji Allah, dan melahirkan individu yang baik, keluarga yang baik, masyarakat yang baik, dan begitu juga menyumbang ke arah pembangunan negara dan masyarakat. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk dalam golongan-golongan dan ciri-ciri orang-orang yang memakmurkan rumah Allah dengan penuh adab, dan senantiasa berada dalam majlis ilmu dan majlis para salihin dan majlis-majlis zikir. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita dapat berusaha untuk mengimarahkan, untuk menghidupkan, membangunkan dan memuliakan rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.